Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya muliakan pegawai kementerian sekalian, muslimin muslimat yang diberkahi Allah sekalian. Tajuk hari ini barangkali saya tersilap, lepas kuliah yang lepas saya berjanji untuk menyambung tentang perbincangan tentang kejadian gunung dan kesudahannya, tetapi saya terlupa tajuk yang saya sertakan hari ini ialah tentang tajuk semasa Konstantinopel dan Hagia Sophia yang menjadi pertikaian ataupun tajuk semasa. InsyaAllah kalau ada masa kita akan sambung sebalik tajuk yang awal kita. Sebelum itu mari kita mulakan dengan ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa illam yantahu amma yakun marsanna alladziina kafaru minhum azabun alim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya telah kafirlah mereka yang mengatakan Allah ialah satu daripada konsep Trinity. Sesungguhnya kafirlah mereka yang mengatakan Allah satu daripada tiga dan tidak ada Allah, tiada Tuhan melainkan Allah yang Esa. Dan barang siapa yang tidak berhenti daripada mengatakan demikian, maka dia akan disentuh oleh azab. Orang kafir akan disentuh oleh azab yang sangat pedih. Ini ialah Allah menyatakan tentang sebahagian orang Nasrani mengatakan bahawa Allah ialah dalam konteks Trinity dan Allah menafikan. Dan apakah hubungan dengan Konstantinopel? Peristiwa ini berlaku di Konstantinopel. Dan kita lihat berhampiran dengan Konstantinopel ada satu bandar agama bernama Nicaea, sekarang kita panggil Iznik. Di situ timbulnya konsep Nabi Isa sebagai Tuhan, dan Allah telah istiharkan tadi ialah laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Tetapi yang kita nak bincangkan hari ini ialah tentang masjid yang terdapat di Istanbul, nama asalnya adalah Konstantinopel, diubah oleh Sultan Al-Fatih menjadi Bandar Islam, Islambul, Bandar Islam. Orang Malaysia sebut Istanbul. Kita lihat inilah Konstantin, Raja Byzantine, Raja Rom Timur, yang dia bukan Kristian, tetapi dia adalah Raja Kristian. Dia asal beragama Majusi, agama Matra yang berpusat di Parsi. Tetapi dia ingin menyatukan rakyatnya di bawah satu agama, dan dia tidak boleh lari daripada agama Nasrani yang dianut oleh rakyatnya. Jadi dia ingin menyatukan di atas satu kalimah. Dan dia memanggil pemuka-pemuka Kristian ataupun Nasrani untuk mengadakan persidangan untuk menentukan siapakah Nabi Isa AS. Seramai 2,043 pendeta dijemput dan ditanya siapakah Nabi Isa AS yang mereka sebut Jesus Christ. Seramai 1,730 mengatakan dia adalah Rasul, diutuskan oleh Allah kepada Bani Israel. Tetapi di kalangan mereka juga ada 313 orang yang mengatakan dia bukan manusia, dia adalah anak Tuhan. Sebab dia boleh menghidupkan orang mati, dia boleh menyembuhkan penyakit. Maka sebahagian 300 mengatakan dia bukan manusia, dia adalah anak Tuhan. Sedangkan 1,700 mengatakan dia adalah Rasul, dia adalah Nabi yang diutuskan Bani Israel. Tetapi Konstantin, dia tidak ikut majoriti, dia ambil minoriti. Sebab dia juga berpendirian bahawa Mitra ialah anak Tuhan. Dan sangat sesuai dengan dia apa yang diberikan oleh 313 bishop ini ataupun uskup ini. Dan dia telah menyatakan satu doktrin Trinity yang menjadi dogma atau menjadi doktrin gereja sampai hari ini. Dan disitulah berpisahnya antara Islam dengan Kristian. Ketika itu terdapat dua kumpulan yang besar dalam agama Nasrani. Yang satunya dipimpin oleh Arius, yang satu lagi oleh Athanasius. Dua kumpulan yang besar. Arius mengatakan Nabi Isa adalah Nabi. Arius mengatakan Nabi Isa ialah Nabi yang diutuskan oleh Allah kepada Bani Israel. Oleh sebab itu orang lain tidak berhak menganut Kristian, sebab Nasrani Nabi Isa hanyalah diutuskan untuk pada lost sheep of Israel, hanya diutuskan pada Israel. Itu pandangan Arius. Tetapi Konstantinopel
Constantine mengambil pandangan Athanasius yang mengatakan Tuhan itu 3 dan Trinity telah tercipta pada tahun 325 Masih sebelum kelahiran Islam. Dan Allah telah mengisytiharkan laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Kafirlah mereka yang mengatakan Tuhan itu Trinity. Dan mereka mengatakan bukan 3 tetapi 1. Dan ini disanggah oleh Al-Quran. Dan mereka jadikan di Konstantinopel, mereka membina sebuah gereja yang terbesar di dunia. Bahkan bukan saja gereja, bangunan terbesar di dunia. Sampai hari ini kita dapat saksikan, sanggup ajaib. Dan bagi siapa yang pernah memasuki istana ini ataupun bangunan ini, cukup mengagumkan. Tiang marmarnya sangat tinggi. Setiap kawasan bawah lantai daripada marmar. Bagaimanakah marmar dipotong? Menggunakan sutra yang kecil. Dipotong dengan kayu sutra, melibatkan puluhan ribu pekerja untuk membina gereja yang terbesar dunia ini. Bahkan bangunan terbesar dunia. Dan dia dijadikan sebagai pusat Kristian di Timur, ataupun mereka sebut sebagai Rom Timur ataupun Byzantine. Itulah yang menjadi asasnya. Dan ini menjadi identiti kepada Rom Timur. Sehinggalah Muhammad Al-Fatih, Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih membukanya. Dan kita dapati bahawa kebanyakan yang terlibat dengan marmar ini meninggal dunia sebab abuk daripada marmar ini sangat-sangat bahaya memasuki dalam paru-paru, dan sejarah menunjukkan bahawa mereka yang bekerja dengan marmar ini ataupun dengan marble ini kebanyakannya maut. Itulah sejarah pembinaan Sofia, Hagia Sophia ataupun Hagia Sophia yang mereka jadikan sebagai pusat agama Nasrani di Konstantinopel yang sekarang sudah bernama Istanbul.